Dan untuk penjelasan lanjut berhubung status halal sesuatu produk. Dan perkara yang dibangkitkan ketika ini banyak menyentuh tentang SOP. Dan di talian ketika ini ialah Ustaz Muhammad Amri Abdullah, pengarah kanan bahagian Hub Halal JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz, di peringkat pengguna dan di peringkat masyarakat secara umumnya membangkitkan persoalan mengenai SOP yang tidak clear, yang tidak jelas. Langkah yang dilaksanakan JAKIM dalam menentukan sesuatu produk yang dijual di pasaran adalah halal. Jadi di peringkat JAKIM mungkin Ustaz dapat menerangkan dengan terperinci bagaimana untuk kami memahami dan faham produk yang dijual di pasaran itu halal. Okey, baik. Sebenarnya setiap produk yang ingin memohon pensijilan halal Malaysia ini, mereka haruslah melalui proses-proses yang tertentu dan juga prosedur dan juga standard yang dipraktiskan oleh pihak JAKIM selama ini adalah telah diiktiraf bukan hanya di peringkat kebangsaan tapi juga diiktiraf di peringkat antarabangsa berhubung dengan kualiti dan juga integriti pensijilan halal Malaysia ini. Jadi setiap permohonan yang ingin mendapatkan pensijilan halal, mereka perlu melalui 4 stage, 4 tahap. Yang pertama, unit proses yang melalui sistem e-halal, yang mana unit proses ini akan evaluate, akan membuat pemeriksaan dokumentasi semua bahan-bahan ramuan yang diisytiharkan oleh pihak pemohon kepada pihak JAKIM. Kemudian akan ada pula unit audit yang akan membuat pemeriksaan di lapangan, bermaksud di kilang pemohon yang bermula daripada penerimaan bahan mentah sampailah kepada produk siap, termasuklah bahan-bahan mentah, termasuklah tempat penyimpanan, termasuklah pekerjanya, termasuklah mestilah mengamalkan amalan kebersihan, amalan penghilangan yang baik dan juga standard-standard yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Termasuk setiap permohonan ini akan dibentangkan ke dalam panel pengesahan halal untuk kelulusan. Kalau jikanya ia telah diluluskan, maka boleh dikeluarkan sijil halal dan juga boleh membenarkan penggunaan logo halal tersebut. Dan juga jika telah diluluskan pensijilan halal ini, ada satu tim yang lain yang akan membuat pemantauan dan penguatkuasaan. Bermakna 4 tahap ini dilakukan oleh 4 orang yang berbeza. Jadi ini menunjukkan bahawa tahap integriti yang dipraktiskan oleh pihak JAKIM ini seharusnya tidak diragui soal kata tahap kejujuran dan juga tahap bagaimana kami melakukan proses pensijilan halal Malaysia. Dan juga dalam masa yang sama juga konsep from farm to fork, konsep daripada ladang sampailah ke atas hidangan menjemakan ataupun sehingga ke perbuat siap, inilah pihak JAKIM akan test, akan cek satu per satu untuk memastikan setiap pemohon ini telah ikut prosedur dan juga standard yang telah pihak JAKIM tentukan. Okey, melihat kepada prosedur yang begitu ketat ini, Ustaz, bagaimana kita ingin faham juga kerana ada yang melihat kenapa isu ini timbul ketika mana kita melihat prosedur itu begitu ketat dan label status halal itu isu ini ditimbulkan ataupun menjadi satu isu yang di mana kajian juga mendapati peringkat Kementerian Kesihatan yang mendapati pencemaran adanya DNA babi dan bagaimana proses itu tadi untuk kita faham dan label halal itu ataupun status halal itu dikeluarkan. Bagi pihak JAKIM ini bukan yang kes yang pertama ataupun yang baru pihak JAKIM hadapi. Sebab sebelum ini setiap penemuan yang ditemui oleh Kementerian Kesihatan yang mengambil sampel di pasaran yang terbuka dan juga mereka menghantar ke makmal di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga bagi pihak JAKIM untuk penentuan pensijilan halal Malaysia ini, pihak JAKIM hanya menggunakan pakai keputusan ataupun makmal di bawah Jabatan Kimia Malaysia saja yang telah diakreditasi oleh pihak Jabatan Standard Malaysia.
Jadi kalau kata begini, apa jua pun keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kimia Malaysia, itulah yang digunakan pakai. Dalam hal ini kita lihat bahawa keputusan berbeza disebabkan oleh mengambil sampel di tempat yang berbeza mungkin. Okey. Itu yang timbul isunya pencemaran. Ya. Kalau dari sudut Pensejalan Hal Malaysia, JAKIM perlu ambil sampel di kawasan kilang tersebut yang telah dibungkus sebelum dikeluarkan. Jika dikeluarkan, agak sukar untuk pihak JAKIM nak kawal produk itu pergi ke mana. Oleh kerana itulah, kaedah yang terbaik bagi pihak JAKIM, kami merasakan bahawa standard yang dibangunkan ini bukan hanya pihak JAKIM sahaja, standard yang dan juga prosedur yang dibangunkan oleh pihak JAKIM ini termasuklah yang juga dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KBDNKK, pihak PBT, pihak standard. Semuanya telah bersetuju supaya untuk tujuan pensejalan halal hendaklah diambil sampel di dalam kilang dan juga dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia. Itu standard yang telah dipersetujui bersama dalam pembangunan standard dan juga prosedur pensejalan halal Malaysia. Jadi dalam hal ini, saya rasa bahawa masyarakat perlu faham apa jua yang berhubung kait dengan pensejalan halal hendaklah dirujuk kepada pihak JAKIM yang berautoriti, yang disebut sebagai agensi yang berautoriti dalam Akta Perdagangan 2011. Ibarat kata bahawa JAKIM sebagai imam dan juga pengguna sebagai makmum seharusnya jugalah perlu ikut apa yang telah diputuskan oleh pihak JAKIM dalam penentuan halal dan juga haram ini. Ya. Jadinya kenyataan Ustaz itu sedikit sebanyak menjawab persoalan di peringkat NGO, JAKIM seakan cepat membuat rumusan. Ya. Sebab kami mempunyai tahap-tahap dan juga kaedah-kaedah dalam nak menentukan. Dalam hal ini bukan satu perkara yang senang untuk kita nak mengharamkan dan juga bukan satu perkara yang senang juga nak menghalalkan. Jadi dalam hal ini kami mempunyai kepakaran yang tersendiri dalam di pihak JAKIM pun kita ada pegawai teknologi makanan yang dihantar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami juga mempunyai pakar rujuk dalam hal yang bersangkut paut dengan hukum-hukum syarak yang melibatkan halal haram dalam proses pemakanan. Jadi kami percaya bahawa apa yang dilakukan oleh pihak JAKIM selama ini dalam memberikan status pensejalan hal Malaysia telah mengikut hukum syarak dan juga telah mengikut standard dan juga prosedur yang telah kami tetapkan. Okey, menyentuh mengenai kerjasama menyeluruh agensi kerajaan, semua agensi kerajaan. Ustaz, adakah ini dianggap sebagai U-turn? No. Sebenarnya adalah kerjasama ini telah lama pihak JAKIM buat dalam konsep Blue Ocean ini. Yang mana kerjasama pintar yang pihak JAKIM buat dengan Kementerian Kesihatan, dengan KPDNKK, dengan Jabatan Standard, dengan Jabatan Kimia, dengan pihak berkuasa tempatan, dengan pihak JTV, dengan pihak PBT, semuanya ini membantu pihak JAKIM dalam nak merealisasikan hasrat kerajaan ke arah halal dunia. Jadi dalam hal ini bukan JAKIM keseorangan, bermakna apa jua yang diputuskan oleh pihak JAKIM telah dipersetujui bersama oleh agensi-agensi sebagaimana yang saya sebutkan ini. Okey. Jadinya untuk mengembalikan keyakinan di peringkat pengguna, ada yang berpandangan Ustaz ada yang berpandangan mungkin Ustaz ataupun pihak JAKIM dapat membuat sedikit demo untuk makan coklat Cadbury. Adakah Ustaz berani untuk makan coklat Cadbury ketika ini? Sebagaimana yang disebutkan bahawa status Cadbury yang telah diputuskan adalah halal, dan juga kalau diminta bahawa kami makan coklat Cadbury, kami yakin bahawa apa yang telah diberikan status pensejahan itu adalah halal sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, ia memerlukan keyakinan yang begitu ukuh, yang begitu kuat untuk nak menentukan konsep halal. Jika kepada para pengguna merasakan bahawa adanya was-was yang
melampaui keraguan yang munasabah, lebih baik tinggalkan. Baik. Bagi pihak JAKIM, kami berpegang kepada konsep yang kami berikan. Dia adalah halal dan juga telah dibuktikan oleh Jabatan Kimia Malaysia. Dia telah disahkan negatif, bermakna tidak digesan DNA babi. Jadi keputusan yang dibuat oleh pihak JAKIM itu berdasarkan kepada keputusan yang telah diputuskan oleh Jabatan Kimia Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kami di peringkat media menantikan bila tarikh apabila Ustaz ni boleh buat demo untuk makan coklat Cadbury. Kita akan nantikan ini. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.